Ada satu sajak dibacakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang bertanya pada saya sajak tersebut dan apa makna dia kan. So hari ini saya bawakan sajak tersebut untuk kita dengarkan bersama, insya-Allah. Sekejap tuan-tuan. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada berita aku berkata, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang berubah arti. Kepada cinta aku berkata, padamkan benci di banyak diri. Kepada doa aku bisikkan, tetaplah murni, jangan tercemari. Kepada rindu aku kisahkan, doa dan cinta kekal abadi. Kepada Allah aku memohon, teguhkan aku di semua sepi. Okey, sajak yang tuan-tuan dengar itu bertajuk kalau kita tengok, sajak itu bertajuk Kepada Cinta oleh Teguh Esa ataupun Ali Topan ni sebenarnya. Ali Topan ni yang menulis sajak tersebut. Dan dalam video tadi tu dia tak berapa penuh. So saya bacakan penuhnya walaupun intonasi saya tidak sehebat Perdana Menteri. Kemudian kita terangkan sikit kenapa Perdana Menteri menyebut sajak tersebut di akhir ucapan pembentangan bajet 2025 ini. Kepada cinta. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta laris di sini? Kepada berita aku berkata, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang berubah arti. Banyak orang bicara cinta sambil menyebar bara benci. Banyak nian para pendusta berlagak kawan sejati. Banyak orang menghafal doa, tetapi mereka tidak mengerti. Banyak orang berbuat dosa, tetapi berlagak suci. Kepada kalian aku bertanya, apakah waktu bisa dibeli? Kepada mereka aku berkata, semua fitnah aku perangi. Ketika kebenaran dicabur adukkan dengan kepalsuan, keadilan hanya jadi pidato dan slogan-slogan kemunafikan. Ketika itulah ironi-ironi nyata. Ketika Allah dikhianati, bukunya diserikatkan dan tanda-tandanya didustakan. Ketika itulah tragedi-tragedi datang bergelombang-gelombang pagi, siang, sore dan malam. Susul menyusul, silih berganti tak kunjung henti, menimpa dan menghajar mereka yang tak percaya dan lupa asal diri. Kepada cinta aku berkata, padamkan benci di banyak diri. Kepada doa aku bisikkan, tetapkanlah murni, jangan tercemari. Kepada rindu aku kisahkan, doa dan cinta kekal abadi. Kepada Allah aku memohon, teguhkan aku di semua sepi. Cinta berbisik kepada sunyi, seorang penyair telah bangkit di sini. Dia membawa misi indah untuk semua orang di bumi. Doa berbisik kepada sepi, temani sang penyair berbudi, menulis prosa dan puisi, dan lagu-lagu terang nurani. Sajak kepada cinta, Teguh Esa ataupun Ali Topan. Sajak ini menceritakan tentang bagaimana ada golongan manusia yang membawa sifat munafik, tuan-tuan. Dalam pada mereka memanggil kepada cinta, tetapi mereka menyebarkan, marakkan kebencian. Dalam mereka memanggil kepada agama, mereka membawa kemunafikan. Mereka membawa perpecahan. Itu antara intipati kepada sajak tersebut sebenarnya. Kan, Perdana Menteri nak beritahu kita, dalam pada kita nak membawa kepada kebaikan rakyat, ramai yang sebenarnya membawa kebencian, kepada fitnah. Kita nak bawa doa yang baik, tetapi kita bawakan dusta. Sepatutnya doa itu doa yang sepatutnya kita doa yang baik-baik.
tetapi kita mendoakan kehancuran. Kita sepatutnya membawa berita yang benar, tetapi kita membawa kefitnahan. Kita membawa fitnah. Kita membawa benda-benda fakta-fakta yang dusta. Ini yang berlaku. Kan? Yang berlaku. Tuan-tuan, bukan bermakna kita tidak boleh berbeza pendapat. Tetapi perbezaan pendapat itu kita usulam, kita sadurkan, kemudian kita sebarkan dengan penipuan dan juga fakta-fakta yang tidak betul. Ini yang berlaku sekarang ini. Kemudian kita sadur pula dengan agama. Kita sadur dengan bangsa. Kemudian kita kata, oh bangsa dan agama kita telah tergugat. Bangsa dan agama kita telah terancam. Bangsa dan agama kita telah hancur dan sebagainya. Dan mereka bercakap di atas konteks mereka sebagai ustaz, ulama dan juga mereka yang berserban berjubah. Ini yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Dan akhirnya, dia tidak membawa kepada kemajuan. Dia tidak membawa kepada perpaduan. Dia tidak membawa kepada perkara yang baik. Sebaliknya, dia membawa kepada perpecahan, pergaduhan. Tuan-tuan, berbeza pendapat sepatutnya tidak memisahkan kita daripada akidah kita, silaturahim kita. Berbeza parti politik sepatutnya tidak memisahkan di antara anak dan juga bapa, suami dan juga isteri. Tidak sepatutnya membezakan di antara keluarga dan jiran. Kita boleh berbeza pandangan dalam apa saja sekalipun. Kita boleh berbeza. Kita boleh berbeza agama. Itu tidak menjadi masalah. Kita berbeza agama. Kita berbeza bangsa. Tapi itu tidak sepatutnya menjadi alasan dan menjadi sebab musabab untuk kita berpecah dan bergaduh sesama sendiri. Berbeza itu boleh, mengkritik itu boleh. Tetapi bila kita membawa fakta yang sebenarnya dusta, maka disitulah limit kita sebagai seorang manusia. Punya saja aku punya cakap-cakap tadi tu. Membawa saya kepada video yang saya tayangkan tadi. Terima kasih lebih 3,000 orang yang menonton wacana di antara saya, Ustaz Wan Ji, Faizal Rahman, seorang peguam, Dr. Abu Hafiz. Dr. Abu Hafiz ni daripada aliran Salafi. Ustaz Wan Ji daripada aliran Asy'ari Maturidiyah, Syariah lah. Faizal juga seorang peguam yang mewakili Rora, yang pernah mewakili Dr. Mazhar dan sebagainya. Menyaman golongan-golongan mereka yang memfitnah daripada Aswaja dan sebagainya kan. So kita bawa mereka dan kita rungkapkan dalam satu video bertanya tentang persoalan RUU Mufti Wilayah. Dan saya bawa atas tajuk teguran suci dan jujur terhadap RUU Mufti Wilayah. Dan bila kita kata kita tak ada masalah secara keseluruhan RUU Mufti itu. Kita tak ada masalah kepada keseluruhan RUU Mufti itu kecuali satu, iaitu definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang itu kita ada masalah. Bila Madani membawa kepada dunia inklusif, kepada perkataan inklusif, kepada perkataan kita nak kena membawa semua di dalam kerangka Madani, ada seorang tokoh menteri membawa kerangka inklusif dalam kerangka yang menyempitkan mereka. Di sini kita kata bahawa akta ini kalau pun nak diimplementkan, biar dia hadkan kepada tata cara pelantikan mufti. Itu kita tak ada masalah. Tetapi bila dia sudah mula mendefinisikan definisi yang tidak tepat dan tidak benar tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, di situ kita meletakkan titik kepada perkara tersebut. RUU Mufti Naim hormati pandangan asri tetapi enggan ulas ajakan dialog. Sebagai seorang seorang menteri agama yang cuba membawa polemik, pandangan sebegini sepatutnya tidak berlaku. Terutama